Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jijak Ahmad dan juga Afizia Azaman. Pada jam ini kami akan membincangkan satu topik yang sangat penting juga berkenaan dengan kesihatan mental, kerana kita lihat pandemik COVID-19 memberi impak yang amat besar kepada kesihatan mental setiap individu di seluruh dunia dan tidak terkecuali rakyat Malaysia. Dan sesetengah individu berisiko tinggi untuk mengalami masalah kesihatan mental, termasuk kemurungan, terutama ketika berada di dalam keadaan stres yang melampau dan mungkin isolasi daripada rangkaian sokongan keluarga dan sahabat handai. Fizi. Dan jika kemurungan ini gagal dikenal pasti dan dirawat dengan baik, dan ia boleh meningkatkan risiko tingkah laku kepada yang kita tak mahu sekali adalah bunuh diri. Sumber daripada Polis Diraja Malaysia mendapati terdapat peningkatan dalam kes bunuh diri yang dilaporkan pada tahun 2020, iaitu sebanyak 631 kes banding dengan 609 kes pada tahun 2019, dan sehingga Mac 2021 pula jumlah 336 kes dibunuh diri telah pun dilaporkan kepada Polis Diraja Malaysia. Kita nak melihat trend peningkatan bunuh diri ini, kenapa kita nak analisis dengan lebih mendalam berkaitan dengan perkara ini. Justru kami bawakan kepada anda tetamu secara eksklusif, pakar perunding psikiatri UiTM Private Specialist Center UPSC, Dr. Nurul Azrin Hashim. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam, selamat pagi Afizi dan Gigi. Okey, Doktor, pertama sekali saya nak lihat statistik telah pun dibentangkan kepada kita. Apabila statistik ini dibentangkan, Doktor mendalami lihat kepada statistik oleh PDRM ini, apa perkara pertama yang terlintas dalam fikiran Doktor yang menyebabkan peningkatan kes bunuh diri ini? Okey, terima kasih atas jemputan Awani Pagi pada hari ini. Okey, bila kita lihat trend peningkatan kes bunuh diri yang dilaporkan baru-baru ini, saya terfikir adakah ada kaitan antara peningkatan ini disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang berterusan. Okey, sebenarnya secara umumnya kes bunuh diri di seluruh dunia sememangnya telah menunjukkan peningkatan saban tahun, ya. Cuma lebih ketara bermula daripada tahun lepas ni, di Malaysia direkodkan kes bunuh diri semakin meningkat, ya, di mana peningkatan lebih 143% ya by Julai tahun ni. So, bila kita nak analisis mengenai ini, sudah tentu kita perlukan maklumat yang lebih lanjut mengenai siapakah golongan yang telah mati akibat bunuh diri di Malaysia. Okey, adakah mereka ni merupakan golongan yang berisiko bunuh diri dari awal, ataupun sebenarnya memang tiba-tiba berlaku perubahan mendadak dalam kesihatan mental mereka disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni. Sudah tentu kita boleh, kita sendiri dapat menilailah kan, sejak tahun lepas ni memang terlalu banyak perubahan yang berlaku dalam kehidupan kita, ya. Jadi bayangkan kalau golongan-golongan yang vulnerable, yang memang berisiko untuk bunuh diri, mungkin mereka terdesak sehingga memilih jalan terakhir ini, ya. Dalam keadaan macam ni, kita tak boleh anggap keadaan mental pesakit orang yang bunuh diri ni sama macam keadaan kita yang rasional, ya. Dalam situasi mereka, kadang-kadang itu adalah jalan yang bagi mereka terbaik, ya. Walaupun kita ingat kenapa bunuh diri, ada cara nak selesaikan dan sebagainya, kita tak pernah berada dalam keadaan yang betul-betul terdesak seperti mereka. Jadi mungkin ada faktor yang betul-betul mendesak, contohnya tekanan sosioekonomi, ya, beban hutang yang tak dapat dibayar, okey, masalah rumah tangga, masalah penderaan, ataupun mereka mengalami masalah kesihatan mental yang telah kronik, ya, yang tak dapat diselesaikan, rasa terasing, rasa lonely, rasa tiada tempat nak bergantung, ya. Dan ada di kalangan mereka sebenarnya sewaktu saat akhir tu rasa mereka macam dapat meringankan beban keluarga jika mereka tiada di dunia ni, ya. So untuk kita katakan secara khususnya, betul-betul kita tahu kenapa mereka bunuh diri itu memang sukar.
Doktor, melihat kepada perkara ini juga kan, kita sebagai orang sekeliling mungkin boleh sense kalau ada perubahan tingkah laku kepada orang yang rapat pada kita. Mungkin mereka ada masalah ataupun isu dalam kesihatan mental itu sendiri. Mungkin doktor boleh jelaskan apa perubahan tingkah laku yang perlu kita lihat kepada mereka-mereka ini yang mungkin kita boleh alert sebagai orang yang lebih dekat dengan mereka. Dan doktor, kalau boleh saya tambah sikit, sekarang ni bila kita nak ambil tahu pasal orang, pasal kawan-kawan, jiran sekeliling, kita juga ada rasa takut macam kita akan jadi penyibuk ke, jaga tepi kain orang dan sebagainya. Ini persepsi-persepsi yang berlegar sebenarnya. Ya, betul. Sebenarnya bila sesuatu kejadian contohnya bunuh diri berlaku kan, masalah tak selesai disebabkan orang yang ditinggalkan tu iaitu keluarga ataupun sahabat anda yang rapat tu akan terbeban dengan perasaan bersalah yang amat sangat. Okey, jadi disebabkan itu, kalau tadi Afizi cakap kan tak nak jadi busybody dan sebagainya, lebih baik kita jadi busybody daripada kita menyesal di kemudian hari, sebabkan selalunya ada tanda-tanda awal tu macam walaupun taklah kebanyakan tu taklah begitu jelas dan sebagainya, tapi dari segi tanda-tanda kemurungan tu boleh dikenal pasti. Okey, contohnya kita boleh nampak perubahan emosi dia, kerap menangis, menyendiri. Okey, kalau kita call atau kita message tu tak berjawab ya, ataupun kalau kita dapat jumpa secara fizikal tu mungkin boleh nampak perubahan berat ya, nampak mata tu bengkak ke, macam tak cukup tidur ya, ataupun ada juga yang betul-betul meninggalkan mesej yang contohnya minta maaf ataupun betul-betul menyuarakan rasa macam dah terdesak, tak boleh nak avoid lagi perasaan sedih, kemurungan tu. Sebab contohnya macam ada yang message ke ataupun ada yang post dekat social media ke. Okey, setiap satu tu kita kena ambil berat. Walaupun kita ada rasa macam tak apa ke, adakah ini satu cara macam dia nak, sebab mungkin itu je lah cara dia untuk ask for help, ataupun cara dia nak reach out kepada orang lain. Jadi lebih baik kita busybody daripada kita buat tak tahu. Ataupun kita rasa macam takkan benda ni takkan berlaku macam tu. Ya, doktor, dalam masa yang sama bagaimana kita nak pastikan ataupun kita nak ajak mereka ni untuk pergi buat pemeriksaan? Bagaimana kita nak nyatakan perkara itu? Pertama, takut mereka terasa lah kalau kita cakap mungkin mereka ni. Kedua, mungkin mereka in denial, menafikan bahawa mereka menghadapi isu kesihatan mental. Tapi bagaimana kita ni sebagai rakan sekeliling, mungkin ibu, ayah ataupun adik-beradik boleh meyakinkan pesakit-pesakit yang mengalami kesihatan mental ini yang ada perubahan tingkah laku untuk mendapatkan rawatan? Okey, sebenarnya macam ni, kalau orang tu dah memang murung, dia sebenarnya tak rasa nak buat apa-apa. Kalau boleh dia nak tidur je, dia nak terbaring je di atas katil, tak perlu buat apa-apa. Jadi proses untuk berjumpa doktor, pergi ke hospital, buat temu janji dan sebagainya terasa terlalu rumit, terlalu kompleks, mana dia nak mula kan. Jadi orang yang rapat dengan dia perlu mulakan proses ini dengan mendapatkan maklumat. Okey, cuba aturkan temu janji, dapatkan surat rujukan. Okey, atau kalau dalam keadaan emergency sangat, dia memang dah pernah buat cubaan bunuh diri, terus bawa ke kecemasan hospital, jabatan kecemasan hospital yang terdekat. Okey, jadi apa yang kita perlu lakukan, kita kena bergeraklah, kita kena bagi bantuan secara praktikal. Maknanya bukan setakat jumpalah doktor, kau ni dah tak kau ni dah teruk sangat ni, pergilah jumpa doktor. Ayat macam tu je tak cukup sebenarnya. Dari pengalaman saya, bila jumpa pesakit yang murung, memang mereka ditemani oleh ahli keluarga ataupun sahabat yang rapat ya. Jadi kalau kita nak bantu, kita kena bergeraklah untuk tolong diorang ya. Sebab ikutkan mood diorang, memang diorang takkan bergerak. Jadi dia
bukan disebabkan dia saja-saja tak nak bergerak macam tu, disebabkan oleh kemurungan tu menyebabkan dia rasa perlahan, rasa tak boleh berfikir, tak boleh cari jalan. Jadi kita kena bantu secara praktikal. Okey, macam mana nak pujuk? Ini sebab itulah bergantung kepada how well kita tak kenal orang tu lah ya. So kita boleh tunjukkan, kita kisahkan dia, kita care about dia, okay? Kita konsisten bertanya mengenai dia. Are you okay? Awak okay tak hari ni? Okay? So macam kalau ahli keluarga, kita tanya dah makan ke belum? Okay? Kalau rasa nak bercakap, aku ada kat sini. Okay? Aku ada kat sini. Kalau rasa macam nak bercerita, aku ada kat sini. Sometimes kita tak tanya soalan banyak. Jangan tanya soalan yang banyak. Kita boleh hantar message, a simple message je. Anytime you are ready, I'm here. Something like that lah. Okay? So bergantung kepada how well kita tahu orang tu, so kita boleh find approach ataupun cara nak mendekati dia dengan lebih baik. Okey, baik. Banyak lagi sebenarnya kita nak bincangkan dengan Dr. Nurul Azrin untuk sama-sama kita dalami isu kesihatan mental di era pandemik COVID-19 ini, dan kita akan berhenti dulu rehat seketika, kembali selepas ini. Beberapa perkara penting perlu diteliti dengan menyeluruh terlebih dahulu sebelum sistem pasport vaksin boleh dilaksanakan dengan jayanya. Dan ekonomi sirkular menjadi tumpuan KPPK telah menggandakan pendapatan daripada sektor perladangan. Presiden Jawatan Kuasa Antarabangsa Palang Merah menggesa Bank Dunia untuk menamatkan pembekuan dana kepada Afghanistan. Bantuan khas COVID-19 atau BKC yang diterima sebahagian peniaga yang juga ibu tunggal amat bermakna. Ada orang nak masuk Meminanju. Siapa? Anak penghulu kampus sebelah tu. Siapa? Kau bayangkan kalau aku bersama Joy. Isu kesihatan mental di era pandemik COVID-19, dan kita nak beralih kepada endemik bulan Oktober nanti. Bagaimana kita nak perkasakan sistem isu kesihatan mental ini untuk sama-sama kita tangani bersama. Kita bersama dengan Dr. Nurul Azrin Hashim, pakar psikiatri. Pagi ini kami bawakan kepada anda untuk kita lihat bagaimana sebenarnya isu ini boleh ditangani dengan lebih cekap dan juga bersasar. Dan doktor, tadi kita banyak bincang berkaitan dengan apa faktor-faktor dan sebagainya, tapi kita nak beralih kepada stigma. Sebenarnya ramai bila Astro Awan ni, saya perhatikanlah, bila Astro Awan ni muat naik berita berkaitan dengan isu kesihatan mental, bunuh diri dan sebagainya, ada komen-komen dekat bawah tu katakan bahawa ni sebab ilmu agama tak dalam lah, ini sebab tak kuat iman lah, jadi macam ni apa semua. Jadi bagaimana sebenarnya perkara-perkara ini, orang kata satu isu yang perlu ditengani, ini stigma-stigma yang negatif yang perlu ditengani untuk kita pastikan bahawa pesakit-pesakit kesihatan mental ni mereka nak tampil ke depan dapatkan rawatan. Okay, alright. Mengenai stigma ni memang satu cabaran yang besar lah, cabaran yang besar dalam bidang kesihatan mental ni. Okay, stigma ni sebenarnya berlaku dalam setiap lapisan golongan masyarakat. Jadi stigma tu sebenarnya bila orang tu lain je daripada kita, berbeza sikit, jadi senang kita nak fokus kepada orang tu sebagai satu yang abnormal dan sebagainya. Tapi setiap orang tu sebenarnya kita ni memang ada perasaan, memang ada emosi yang berubah-ubah, okey, dan kita perlu ada rasa empati kepada golongan yang mengalami masalah kesihatan mental Sebabnya mereka dulu pun normal juga mereka dulu pun okey, tapi bila sesuatu perkara berlaku ataupun stresor ataupun satu cabaran dalam kehidupan dan sebagainya menyebabkan mereka diuji dengan masalah kesihatan mental. So macam bila kita bercakap mengenai stigma ni, kalau di klinik, kebanyakan pesakit saya
adalah golongan yang normal saja ya. So mereka adalah pekerja, mereka seorang pelajar ya, yang mengalami masalah kesihatan emosi. Okey, memang ada segelintir pesakit mental yang mengalami masalah psikosis ya, yang tak siuman, tapi itu pun adalah suatu keadaan yang sementara saja ya, sebab dengan rawatan mereka boleh dipulihkan dan boleh dikawal. Okey, so stigma ni yang perlu dilakukan ialah kita tanamkan rasa kisah kepada anggota masyarakat yang lain, okey, dan kita kena cuba empati dengan para golongan yang mengalami masalah kesihatan mental, dan kita boleh kurangkan stigma dengan kempen-kempen. Of course, kempen-kempen yang dijalankan melalui perbincangan macam ni ya, diharapkan dapat mengurangkan stigma. Okey, dan nanti di bulan Oktober kita ada hari World Mental Health Day, okey, dan sebagainya. Jadi melalui program-program kempen pembacaan ya, stigma ni dapat dikurangkan melalui dengan cara kita menambah ilmu sebenarnya. Dan kadang-kadang tu ada orang tu dia tak kisah selagi benda tu tak jadi kepada diri dia ataupun ahli keluarga dia. Okey, benda ni kita nak kena basmilah ya. Sebab kita sebagai anggota masyarakat sudah tentu kita akan ada terjumpa ataupun ada orang sekeliling kita yang mengalami masalah kesihatan mental. Dan as simple as before letak komen dekat ruangan komen ya, bila orang asking for help, kita kena pause, kita kena berhenti sekejap dan berfikir, kalau aku komen macam ni, adakah aku akan menyebabkan seseorang rasa sedih, okey, rasa kecewa disebabkan komen aku ni. So saya rasa setiap orang bertanggungjawab ya untuk mengurangkan stigma terhadap golongan yang mengalami masalah mental. Doktor, mungkin kalau kita lihat daripada apa yang dikatakan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang mengatakan bahawa kesan pandemik COVID-19 terhadap kesihatan mental dijangka akan berpanjangan dalam tempoh yang lama, dan katanya tindakan kecemasan terhadap hubung kaitnya pandemik ini dengan tahap tekanan dan keresahan melampau perlu dilakukan. Dan bagaimana pemerhatian doktor sendiri, bagaimana kita dalam negara kita ni untuk kita nak memperkukuhkan lagi dalam kita menangani isu kesihatan mental, dan apa lagi yang boleh kita lakukan untuk meningkatkan akses bantuan itu, rawatan itu yang boleh dicapai oleh pesakit-pesakit di luar sana? Okey, sebenarnya servis atau perkhidmatan kesihatan mental ataupun contohnya psikiatri dan psikologi memang dah ada ya di negara kita. Cuma lebih kepada kita tahu ke tak di mana kita nak dapatkan bantuan. Okey, selain daripada itu, melalui pandemik COVID-19 ni pun dah pelbagai talian sokongan psikososial ditubuhkan kan oleh pelbagai pihak, sama ada oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Mercy Malaysia, okey, ataupun NGO, Jabatan Kebajikan Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat, okey, ataupun NGO seperti Befrienders dan sebagainya. Okey, jadi sebenarnya dah ada, cuma maklumat tu perlu sampai bagaimana untuk kita mendapatkan bantuan ya. Kalau dari segi talian sokongan tu memang kita boleh telefon dan bercakap dengan kaunselor ataupun sukarelawan yang menunggu panggilan tu, dan dari situ pun kita boleh dapatkan maklumat di mana kita boleh dapatkan perkhidmatan psikiatri yang terdekat ya. So selain daripada itu, kemudahan melalui maklumat secara atas talian pun dah banyak ya, ataupun kita boleh dapatkan maklumat daripada laman web. Okey, jadi saya rasa lebih kepada kesediaan kita untuk membantu orang yang kita sayangi itu untuk mendapatkan bantuan dari segi aspek rawatan sebagainya.
Dan doktor, dalam masa yang sama juga kita lihat perkembangan berkaitan dengan bunuh diri ni, ia masih lagi sekiranya seseorang itu melakukan ataupun melakukan cubaan untuk bunuh diri, ia masih dikategorikan sebagai jenayah. Itu yang sedang dibincangkan pada peringkat kabinet sekarang ini. Adakah sepatutnya apabila seseorang itu cuba melakukan cubaan bunuh diri, mereka ini dirawat tapi dibawa ke balai polis untuk didakwa dan sebagainya. Proses tersebut bagaimana sebenarnya doktor melihat perkara ini? Okey, sebenarnya macam ni, memang ada sekarang kita memang ada gerakan untuk dekriminaliskan untuk kita untuk menjadikan cubaan bunuh diri ini bukan satu crime lah, bukan satu jenayah, disebabkan ada underlying cause kenapa mereka melakukan sedemikian. Okey, percubaan bunuh diri ini merupakan satu gejala di dalam kebanyakan orang, ialah satu gejala penyakit. Okey, contohnya dalam kemurungan, bila mereka kerap mengalami ataupun start ada fikiran-fikiran mengenai baik mati je, okey, tak ada guna hidup dah. Okey, jadi benda tu akan berterusan dengan percubaan bunuh diri yang berlaku. Okey, jadi kalau itu kita anggap sebagai, kalau kita terima itu sebagai satu gejala, jadi kenapa pula kita kena hukum mereka, ya? Of course kita kena kenal pastilah setiap kes yang berlaku tu, dan kita kena kenal pasti adakah ini disebabkan oleh gejala penyakit mental seperti kemurungan. Jadi bila dah kita dapat diagnose sebenarnya orang ini dia melakukan cubaan bunuh diri ini sebagai satu akibat daripada kemurungan tu, mereka sepatutnya dirawat dan tak sepatutnya dihukum. Doktor, adakah doktor berpendapat bahawa untuk kita nak buang jenayah ni daripada cubaan bunuh diri, adakah ia patut dipercepatkan? Adakah kerajaan perlu percepatkan perkara ini? Sudah tentu kalau kita dapat banyak maklumat dan kajian dan perbincangan yang terperinci dapat dilakukan lebih cepat lebih bagus. Sebenarnya tajuk ni dah lama dah sebenarnya, mungkin dia mula keluar semula disebabkan oleh peningkatan kes bunuh diri baru-baru ni, ya. Ya, doktor, kalau melihat daripada kita tengok daripada segi peruntukan lah, bagaimana peruntukan untuk kesihatan mental ini perlu dipertingkatkan dalam Belanjawan 2022, perlu diberi perhatian dalam RMK 12 khususnya sebab impak COVID-19 terhadap kesihatan mental ni sangat besar dan perlu diambil kira. Ya, sudah tentu kita harapkan bajet lebih tinggi dapat diberikan untuk memastikan lebih banyak perkhidmatan kesihatan mental dapat diberikan kepada pesakit. Okey. Buat masa sekarang ni kita memang seperti yang WHO jangka tu memang dia tak akan berkurang, dia akan bertambah dan berterusan selagi pandemik COVID-19 ni berterusan, ya. Ini disebabkan oleh COVID-19 ni kesan dia kepada kesihatan mental tu bukan secara langsung juga secara tak langsung, ya. Jadi kalau macam secara langsung, kalau pesakit COVID-19 tu memang dia sendiri, jangkitan tu sendiri boleh menyebabkan gejala neuropsychiatric dan juga seperti gejala kebimbangan melampau dan kemurungan. Okey, dan secara tak langsung of course seperti kita semualah yang tak kalau kita tak dijangkiti COVID-19 pun kita mengalami perubahan-perubahan yang berlaku dalam kehidupan kita menyebabkan masalah kesihatan mental kita mungkin terjejas. Dan doktor, kita nak masuk fasa endemik Oktober nanti. Mungkin doktor ada nasihat saranan kepada orang ramai bagaimana sebenarnya kita boleh hidup dengan COVID-19 sambil kita lihat perkembangan ataupun jaga kesihatan mental kita. Okey, alright. Sebenarnya macam ni, bila saya jumpa pesakit kan, kebanyakan mereka ni kadang-kadang jadi takut disebabkan oleh banyak sangat faktor luar kawalan sewaktu pandemik COVID-19 ni. Okey, kita takut bila sesuatu tu baru, asing dan macam COVID-19 ni ialah virus yang baru, lepas tu sifat dia sentiasa berubah-ubah dan ada pula varian-varian baru dan sebagainya. Itu belum lagi masuk isu vaksinasi dan sebagainya kan. Jadi bila benda tu baru dan asing, kita memang akan rasa takut. Okey. Jadi
bila COVID-19 ni dah akan masuk fasa endemik, kita kena mula terima yang benda ni tak akan hilang dengan cepat, ya. Kebolehan untuk adaptasi, kebolehan untuk menerima ni sangat penting supaya dapat menjamin kestabilan emosi kita. Okey, selagi kita in denial, kita nak macam dulu balik, tak nak maintain the normal new normal, maknanya dari segi maintain SOP dan sebagainya, selagi itulah kita akan senang terjejas dari segi emosi. Okey, jadi apa yang kita perlu lakukan, kita kena beradaptasi, kita kena ubah. Contohnya kalau ada benda aktiviti-aktiviti dulu yang kita tak dapat buat sewaktu pandemik ni, kita kena cari aktiviti-aktiviti baru yang untuk kita release stress, untuk kita bantu kita untuk menangani stres. Okay? Dan kita kena reach out, kita kena cepat reach out dan dapatkan bantuan sekiranya kita perlu. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Nurul Azrin Hashim, Pakar Perunding Sekretari UiTM Private Specialist Center UPSC, kerana sudi memberi pandangan, ulasan dan juga cadangan kepada anda di luar sana yang mengikuti perbincangan kami. Jika anda perlukan bantuan atau orang sekeliling anda, ibu bapa yang memerlukan bantuan kepada orang yang terdekat, anda boleh hubungi talian kasih 1599 atau WhatsApp talian kasih. Juga anda boleh hubungi KSK Care JAKIM dan juga boleh hubungi Befrienders Kuala Lumpur. Ini di talian 0376272929. Anda boleh dapatkan maklumat ini di dalam laman web KKM sendiri. Saya kira itu sahaja perbincangan kita pada jam ini. Sekian saja. Terima kasih kerana menonton. Saya Jiji Ahmad. Dan saya Hafizah Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Perdana Menteri bersetuju mempercepatkan pembukaan Hospital Medan di Tawau bagi membantu menangani COVID-19. Prosedur kemasukan ke Sarawak termasuk kuarantin wajib 14 hari mungkin dikaji semula. Strategi kerajaan mempertingkatkan kadar vaksinasi ketika berlaku peningkatan kes di Labuan pada Mei dan Jun lalu terbukti berkesan. Bagi pengusaha homestay di Tawau, walaupun terpaksa